walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah. Wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta atahu al-yaqin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidul mursalin sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin at-tayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifah wa ma kana minal musyrikin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kasihi saudara pengacara majlis, bahagia Al-Fadhil Ustaz Ahmad Hussam bin Datuk Paduka Syekh Muhammad Badruddin, pengurusi Yayasan Ar-Riyadah, Ashabul Fadilah, panelis pada pagi ini sempena Forum Duha Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya perkenalkan Al-Fadhil Ustaz Haji Muhammad Isa bin Haji Abdul Rahman, penolong pegawai Hal Ehwal Islam, bahagian dakwah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kedah Darul Aman. Ahlan wa sahlan Ustaz Muhammad Isa. Dan Fadil Ustaz Syahril Long, pendakwah yang dikenali ramai di Negeri Kedah Darul Aman. Ahlan wa sahlan Ustaz. Serta juga kepada tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat, anak-anak para pelajar Mahat Tahfiz Ar-Riyadah. Mudah-mudahan kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sama-sama kita rafa'kan setinggi-tinggi rasa kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpahan taufik dan hidayahnya, kita dipertemukan pada pagi ini dalam majlis meraihkan sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi tahun 1443 Hijriah, iaitu program yang kita tampilkan dengan Forum Duha, forum di waktu duha. Dan insyaAllah kita akan memperkatakan berkenaan dengan tajuk 23 tahun melurus akhlak, iaitu kita nak memperkatakan dan membicarakan berkenaan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tempoh 23 tahun dakwah yang disampaikan, yang disebarluaskan kepada umat sejagat ini, baginda telah pun menjayakan risalah yang telah pun diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu menyampaikan dakwah ani'budullah wajtanibut taghut, menyeru manusia untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan membebaskan daripada taghut, daripada perkara-perkara yang tidak diizin dan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam waktu yang sama, Rasulullah melengkapkan akhlak yang mulia, seperti mana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranul Karim, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam punyai akhlak yang terbaik. Dan kemudian Nabi sebut dalam hadis, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku dibangkitkan untuk menyempurnakan dan melengkapkan akhlak yang mulia. Dan inilah yang akan kita war-warkan, akan kita bicarakan pada pagi ini sempena Forum Duha Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang kebiasaannya kita sambut dalam bulan Rabiul Awal pada saban tahun. Kini dah masuk kepada hari ini dah masuk Rabiul Akhir. Walaupun dah masuk Rabiul Akhir, tapi tuan-tuan, seperti mana yang kita sedia maklum, ingatan kita, kasih sayang kita dan kecintaan kita kepada baginda Rasul SAW bukan hanya sekadar pada bulan Rabiul Awal, tapi ianya berterusan di sepanjang masa, sepanjang zaman. Selagi mana hayat kita di kandung badan, kita perlu memberikan seluruh kecintaan kita, kasih sayang kita kepada
ajaran yang telah disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti mana yang disebut oleh Allah SWT, bahawa anugerah Rasulullah ini merupakan satu nikmat yang cukup berharga dan bernilai kepada kita, insan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah nyatakan, laqad mannallahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sesungguhnya Allah SWT menganugerahkan kepada insan yang beriman. Alhamdulillah, Allah pilih kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, menjadi seorang yang muslim dan mukmin. Maka Allah hantar mai kepada kita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan risalah Islam kepada kita. Yatlu alaihim ayatih, menyebarluaskan segala ayat-ayat Allah, bukti-bukti kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa yuzakkihim, dan melaksanakan operasi iaitu mentazkiyahkan hati manusia, menyuci bersih hati manusia daripada najis kekufuran, kesyirikan, minaz zulumati ila nur, daripada gelap jahiliah kepada cahaya Islam, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajar mereka isi kandungan Al-Quranul Karim dan juga sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah kelebihan, keistimewaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang hadir ke alam dunia ini sebagai rahmatan lil alamin, rahmat kepada seluruh alam. Dan kita hari ini hadir untuk sama-sama membicarakan perjalanan sirah dakwah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam 23 tahun melurus akhlak. Jadi kita bermula dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Isa bin Abdul Rahman sebagai penulis yang pertama untuk menceritakan kepada kita ataupun membicarakan kepada kita bagaimana metodologi kaedah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ciri-ciri dakwah yang dipaparkan oleh baginda Rasul SAW dalam tempoh 23 tahun untuk melurus akhlak manusia. Kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Isa bin Abdul Rahman, falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin, sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa qaidul ghairil muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin. Sadaqallahul 'azim. Amma ba'd. Terima kasih kepada moderator forum Ustaz Haji Lutfi Amir bin Abdullah, yang bahagia Tuan Guru Ustaz Syahidulung, dan juga seluruh guru-guru dan juga ustaz-ustazah berbahagia Allah yang sudi untuk sama-sama pada pagi ini. Tuan-tuan perempuan, muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kalau kami di kampung dulu pada setiap kali majlis yang kita sebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk kata Rasulullah dan hadir dalam majlis kita. Dan itu pada setiap kali ada menteri berjanji marhaban, kita tak pergi cakap atau semua duduk dan dengar ya, walaupun tak faham, kerana mereka berfahaman ataupun orang betul ni mereka faham kata Rasulullah hadir dalam majlis yang kita adakan. Bila kita mengaji baru kita tahu kehadiran Rasulullah bukanlah secara roh jasad, tapi Nabi SAW tahu. Kata kita melaksanakan ta'zim ataupun kita buat majlis untuk menta'zimkan
baginda Nabi SAW. Di samping itu juga kita memperingati semula sejarah-sejarah perjuangan yang Nabi SAW telah lalui. Walaupun dalam masa yang terhad, tetapi dipati dalam sejarah perjuangan Nabi ini cukup untuk memberikan kesempurnaan dalam hidup kita bila kita ikut dan bila kita beramal. Mungkin ada yang secara betul-betul melalui macam dengan Nabi lalui, duduk dalam persekitaran orang bukan Islam, lepas tu mereka lawan dengan kita, mereka tak suka dengan kita, mereka bantah dengan benda kita nak buat. Mungkin dalam keadaan macam tu. Ataupun mungkin juga dalam keadaan kita hidup dalam persekitaran orang Islam, tetapi ada di kalangan kita yang hati mereka tak bersih, yang hati mereka tak suka dengan apa yang kita buat dengan syariat, kita nak laksanakan syariat, dan tak jadi seperti yang berlaku di Madinah dengan Masjid Dirarnya, ya, Masjid Dirar. Rasulullah pun nak pergi perang, Rasulullah arahkan pakar buanglah masjid tu. Rupanya ada pasal dalam masjid tu, ada benda yang tak bagus berlaku di dalam dia. Ada juga kau membakar masjid zaman tu. Maksudnya ialah bukan nak bakar masjid itu, tetapi ada aktiviti yang tak sesuai yang dilakukan di dalam dia, di mana orang-orang Yahudi mereka berkumpul dalam masjid itu, mereka nak serang Islam daripada dalam. Ketika orang Islam dah kuat pada masa itu, dan Rasulullah pun lantik seorang sahabat menjadi imam di situ, sampai sahabat itu pun dia minta maaf ke Rasulullah sebab dia tak tahu apa yang berlaku sebenarnya yang berlaku di Masjid Dirar. Ada orang tanya pula, Ustaz, dari segi roh Masjid Dirar tu dah wujud lagi, tak ada lah cerita zaman tu ya. Tapi kita nak beritahu, kata ada orang yang masuk ke dalam Islam ni sendiri kerana nak merosakkan Islam daripada dalam. Golongan orang Khamis dia berikan kita, tapi dia cari betul-betul ditipati macam mana nak kalahkan kita. Maka mereka pun jumpalah idea-idea tertentu, ya. Macam Dr. Mustafa Sibaki tulis dalam buku dia Al-Istisra wal Mustasriqun, cerita pasal dia ni je, pasal orang Khamis dah. Mereka rosakkan Kemal Atatürk di Turki. Mereka rosakkan orang-orang yang ada idea-idea yang memang Islam betul. Mereka rosakkan supaya menyimpang daripada perjalanan hidup orang Islam. Sebab itu bila kita baca sejarah tamadun Islam, baru kita tahu rupanya orang Khamis ni masuk ke Malaysia. Arab Winston, Yahudi Shedler, semua orang Khamis. Pejuang untuk merdeka, mereka panggil apa? Kelompok-kelompok, mereka panggil pemberontak. Mereka bunuh atas nama pemberontak. Kita semua pakai terima. Sejarah Haji Abdul Rahman Limbong adalah pemberontak. Semua kita tak kata apa-apa sebenarnya. Kita semua terima saja. Dabuji Shelever, Arthur Winston, tu semua hak tulis sejarah Melayu. Cerita bila bisa dengar ke tak, tapi lah kan. Nak abang bila dah minta ada. Ini bukan dengar dia. Dabuji Shelever, harus tulis sejarah Melayu lah. Dia pun bawa sejarah ni balik ke England. Kita pergi baca sejarah, ada sejarah kita. Sejarah cerita pasal apa Pulau Pinang lah, cerita pasal Kedah lah. Ada satu rahsia baru ni. Oxford University punya salah satu daripada pustakaan dia, pengarah pustakaan di Oxford, satu budak Cina. Pak dia orang Mak Saleh, orang England. Mak dia orang Cangdun. Oh, dia mana? Cina tu Cina Cangdun. Lepas tu Datuk yang sorok nanti Datuk Syarif pergi ke Oxford. Lepas tu pergi jumpa pengarah tu. Dia kata mak dia orang Cangdun, tapi Cina lah, mak dia tu Cina. Ayah dia tu Mak Saleh, dia pergi kahwin, lepas tu jadi kerajaan orang sana. Hebat orang Cangdun ni.
Jadi lalu untuk lagi kita pergi lagi makan babai kita. Ya lah, ajar tu ilmu. Dan rahmat Allah sekalian, itu yang kata kena belajar sejarah. Sebab itu satu masa itu pernah satu orang ahli. Tak masuk satu ni banyak kalimah orang. Satu orang akademisi lah, orang ahli lebih pandai ni. Mereka pernah tanya kenapa golongan-golongan orientalis kalau tulis sejarah Islam mesti mereka tak tipu, mesti tak tipu, dia mesti cerita betul-betul. Pasal apa? Pasal kalau tipu, mereka dah tak dapat maklumat betul macam mana cara jalan nak rosak. Pasal apa ni dia punya fakta dah tipu. Mereka kena cari betul-betul yang kata kekuatan orang Islam ni apa dia. Jaga malam. Rasulullah tak pernah tinggal Qiyamul Lail. Rupanya kekuatan orang Islam ni Qiyamul Lail. Dia cerita betul-betul. Memang Qiyamul Lail ni kekuatan orang Islam. Kalau hampa nak cari kelemahan orang Islam, hampa rosakkan kekuatan mereka ni. Apa dia? Jangan pergi pergi tengah malam. Maya, hantar main bola. Contoh-contoh. Bola agak dulu ni Gusti. Tengok Gusti pukul 2 dan pukul 4. Murung main dari Gusti. Dia lupa dah. Benda apa? Quran. Lupa dah Quran. Rupanya dia cerita dalam buku dia kata Quran ini adalah kekuatan orang Islam. Boleh tak kalau kamu nak rosakkan orang Islam, jauh daripada Quran? Cara dia mudah dia. Hantar main nyanyi. Pakat nyanyi tinggal Quran. Bukan kata siapa. Quran nasyid masuk. Lipat pun nasyid tak. Quran nasyid okey. Baca Quran punya sedap, masuk nasyid hilang. Quran hilang. Dia tak main dah Quran. Sampai kau tu pantak nyanyi kita sedih jauh dia. Lepas tu masuk Quran pula. Hadiah paling banyak saya ingat dalam 40,000, 30,000 lah kalau tak Johan. Akademi Fatihah saya 40,000. Dan baca Quran kan masuk nyanyi. Tak ada cara nak buat. Hak tu kata kena belajar sejarah. Bila kita baca sejarah, kita tahu punya liciknya, bukan punya bagus, punya licik. Licik ni tak sedap kita sikit sampai nak hujung baru teringat tu dia masuk rangkap rupanya. Tuan-tuan dalam hati Allah sekalian, sebab itulah kita belajar sejarah sebenarnya. Sejarah Rasulullah SAW adalah merupakan sejarah yang cukup sesuai. Wa ma atakum rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Allah Taala declare, kata apa yang Rasulullah bawa itu adalah merupakan apa yang Allah Taala suruh. Jadi kalau kita ikut, insya-Allah tak silap dan tak ada kesan negatif pun. Mungkinlah satu dua benda yang mungkin perempuan tak suka lah. Rasulullah kahwin ramai juga. Allah kahwin janda dulu, tak kahwin adara dulu. Ada kahwin janda dulu. Adara dulu, mohon tak ikut sunnah. Sunnah dia nak darah semua. Orang nak darah, kita pula nak darah. Tak. Rasulullah kahwin janda dulu. Kalau ni ikut sunnah, dia mungkin nikah janda dulu. Betul-betul nikah nak darah. Anak darah berlampak habis daripada tu janda. Aku khususnya aku kata nak belajar tentang apa sunnah Nabi, kena belajar. Rasulullah dia semayang sebelum tidur. Takkan kita nak pakai suami pun kena pegang saya dah semayang. Tak buat-buat pun. Dia kena belajar. Sunnah ni kena belajar. Jangan nak dengar orang cerita betul tu nak buat. Tak, belajar dulu macam mana. Hak ni khususnya ke? Hak ni sunnah ke? Rasulullah ada yang semayang sebelum tidur. Betul takkan kau setiap tak pegang batai pinggir pula malam tu biar semayang sambil semayang pun pegang sambil semayang pun pegang kan batai mahal pegang orang dah semayang pinggir pula dah. Itu yang kata kena belajar. Jadi sebab tu kita belajar tentang sunnah Nabi SAW. Untuk perempuan mesti nak minta kita katakan mukadimah bahasa Nabi satu kan. Nabi SAW dalam sejarah perjuangan bagi kita sebenarnya Allah Ta'ala yang penting. Sebab itu pada ketika 2 bulan dalam perut mak dia, ayah dia mati. Ini antara yang disebut dalam sejarah. Kenapa ayah dia mati awal?
Saya hati di Madinah, tempat apa ni, Pak Nakan pun ramai lah. Apa ni, Pak Nakan dia ada di sana pun ada seorang dua. Lepas tu pada ketika Rasulullah berumur 6 tahun, mak pula mati. Nampak dia punya track kehidupan dia. So siapa dia yang nak didik Rasul? Allah Ta'ala ambil jalan supaya didik dia menjadi insan pilihan. Duduk dengan Tok Wan, duduk dengan Pak Nakan, duduk kambing, niaga. Seolah-olah Allah Ta'ala tak bagi tangan manusia untuk didik manusia agung. Allah Ta'ala beri pendidikan dalam bentuk didikan Allah, supaya jadi hebat, supaya tak terganggu dengan sentimen mak, sentimen ayah dia, sentimen mak dia, sentimen adik-beradik dia. Arab ni jangan pensyarah universiti sana ada dulu di Bronx dulu. Dia ada job kepala ular di tangan. Rupanya kabilah dia. Dia kata tak nak buang lah hati tetu ni. Dia kata tetu sama kecil-kecil dulu ni. Buku dah kepala ular. Kepala ular sawah ular betul selah apa tu kami tengok lah. Dia kata kami dia tutup lah. Dia tak tunjuk sangat lah, nak tutup dengan jubah dia. Dia kata sebab kabilah kami dia style tu. Dia terdidik dengan suasana kabilah. Cuba tengok atas bang kabilah dia tengok apa. Dia jadi sentimen. Tapi bila Allah Ta'ala didik Rasulullah boleh terima mana-mana kabilah dalam keasakan. Akramakum inna akramakum 'indallahi atqakum. Kita boleh tak terima orang luar masuk menjadi orang Islam? Saya lalu dalam agama, saat-saat tengok Siam masuk Islam, tengok Hindu masuk Islam, Cina masuk Islam. Kita boleh terima tak dia dalam kehidupan kita? Bila dia baca elok, kita semua boleh terima. Siapa boleh terima? Tak ada orang lain pun. Tak, dia baca elok. Kan? Dia punya roh dia pun elok, dia punya ghaib dia pun elok. Dia tak baca wa amanhu min khauf, dia baca wa amnahu min khauf. Dia tak berani tarik. Agama ada bagi dia jadi imam. Jangan ada sentimen apa-apa. Sentimen atas dasar agama. Kalau kita agama kita boleh terima. Sampai tak patuhlah. Kita kadang-kadang ada sentimen bagi. Apa cari orang lain itu imam. Ni Hindu mana? Ada orang kata itu. Ada kadang-kadang nanti ada sentimen macam tua dulu lah. Nak jadi imam kena tua. Mai tak ni jadi tu imam dia apa mau. Allah. Apa tengok balik lagi ni. Kakak masuk jawi dia. Kita nak masuk jawi dah lagi dia tahu tak masuk ni tu ni. Boleh nikah dah. Untuk tu ada sentimen. Tak sentimen itu. Dia bukan masalah kawan tu bacaan dia lagi bagus. Dia qari. Kan qari tu tak tahu kau baca yang sembahyang tak baca yang tu Allah Ta'ala didik Rasulullah supaya jadi insan yang baik. Pada ketika umur 6 tahun mak ayah kata dia jadi yang dia tu. Kemudian Allah Ta'ala didik cara pemikiran Nabi SAW pada masa tu. Bukan binding procedure daripada sistem yang sebelum ni, sistem jahiliyah. Sistem jahiliyah, orang perempuan tak seronok duduk dalam rumah, suka pergi tempat mabuk. Pak siapa? Baiklah. Sistem jahiliyah tu. Siapa dia orang perempuan yang tak suka duduk rumah, suka duduk di luar, orang tengok dia lawa apa semua. Itu sistem jahiliyah. Sebab itu bila disebut Khadijah, dia bukan jenis itu. Khadijah dia jenis duduk di rumah, dia jenis organisator. Orang yang ada organisasi perniagaan, bukan berpoya-poya pergi duduk macam orang perempuan dari malam-malam. Mereka malamnya mereka keluar. Sebab tu malam kalau jenis keluar pergi makan berpoya-poya tu geng dulu. Bukan gila. Sebab itu Khadijah digelar Tahirah, seorang wanita suci. Dia tak pernah buat benda-benda orang zaman jahiliyah buat. Orang perempuan adalah dalam hadis serta kata orang perempuan ni kadang-kadang ada yang dia tak suka dengan suami dia sebab suaminya tak soleh, tak smart, tak handsome, bulu hidung copok misai, tak tahu tak mana misai, tak pernah bulu hidung. Tapi dah ada Allah ya awak nampak teruk sangat. Dia sambung bulu hidung copok dengan misai, tak tahu dah mana misai, mana bulu hidung. Tak ilah buka tengok campur habis yang bulu hidung kan janggut pun campur. Ada juga lah
yang jenis suami tak pandai nak siap sampai isteri keluar pergi kerja di luar dan dapat duit sikit dan rasa hebat sebab dia dibayar. Sebab zaman tu, zaman jahiliah, mereka rasa seronok. Sebab apa? Sebab mereka dibayar, dianggap sebagai ada status. Kalau nak rumah tak dibayar, dia anggap macam tak ada nilai sebab dia tak dinilaikan dengan duit. Tu jahiliah dulu zaman macam tu. Kalau ada lah perempuan lah masih rasa tak syok duduk rumah, kita tak tahu kan status, kita tahu mana orang layan, kita tahu mana dia pergi kerja, pergi status, lepas tu dapat pula pingat, lepas tu dapat naik pangkat 42, 48, 52, 54. Kan dia naik pangkat, duduk rumah dapat pangkat apa? Ada pangkat apa? Jadi doktor. Ni mak saya kata, kalau orang tanya mak kerja apa, abang jadi doktor. Bawa lemah dia. Lemah guru ke ceramah maulid Nabi di masjid. Lepas tu mana perempuan beri ceramah maulid Nabi, dia ceramah di masjid. Sikit pas dah belah. Padang kot, padang Sulaiman. Apa Sulaiman kot, apa semua tu dia dapat sijil pada sana. Kosong apa tak tahu zaman tu lah ketua muslimat konon lah. Ceramah sakan zaman tu. Dia tak heran apa. Dia habaq kat Cikgu Rabai. Kalau Cikgu Rabai tanya hang, Cikgu Rabai itulah hang tu. Kalau tanya hang mau kerja apa, hang pilih doktor. Dia kita masa tu kemana? Cikgu tanya, "Nih, Maisa, mau kerja apa?" "Doktor." "Soal bohong bukan kenal hang, doktor." Doktor. Dia belah buah ikan, belah buah ayam, potong habis, bukan sekadar belah, dia potong. Aku lebih kurang mahal ya. Doktor. Anak sakit. Bagi makan kotal. Itu kotal. Zaman dulu lah makan kotal tu. Ubat kotal tu. Kotal kan? Kotal. Bagi makan kotal. Lepas tu kemumput pergi ambil apa? Pucuk apa tu, upah, boh di boh. Doktor, ada nyembuh. Doktor. Jangan pakai psikologi, doktor, lepas tu penceramah dalam rumah. Dia ceramah kat ayah saya tak tahu kepala. Ayah saya pun bapa buang. Tapi dengan ceramah ustazah tu tak bangun kepala. Tapi bangun kepala ceramah lagi tak pergi. Sekali lagi mulut tak jadi biru, dia tak pergi. Itulah sebenarnya zaman jahiliah berlaku macam tu. Tuan-tuan dan puan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, setelah Nabi dilantik jadi Rasulullah selama 3 tahun, 3 tahun berdakwah secara rahsia. Dari rumah ke rumah, dan orang-orang yang menerima dakwah pada awal-awal tu, hari yang pertama bagi dakwah tu pun terima dah. Di antaranya ialah Siti Khadijah yang disebut sebagai As-Sabiqun Al-Awwalun. Siti Khadijah, Zaid bin Harisah, hamba Khadijah tu. Kemudian yang ketiganya Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Bilal bin Rabah, Abu Ubaidah bin Jarrah. Kata dalam sejarah Ibnu Hisham, 40 orang yang berjaya jadi orang Islam, termasuk Zinnirah tu seorang perempuan yang saya nombor cucuk mata yang utama. Teruskan apa dia kata jelaskan dalam sejarah Zinnirah ni, antara wanita-wanita yang disebut Sri Kandi lah. Dia orang Rom ni Mak Saleh lah, muka macam Mak Saleh lah, tahu lah, dia memang orang cantik. Tapi dah dia orang ambil dia jadi hamba, dia masuk Islam, tutup mata dia kata, buta mata aku ni adalah merupakan iradah daripada Allah dengan usaha Umar. Kalau Umar usaha, Allah Ta'ala tak bagi keredaan dia untuk buta mata aku, buta. Tapi hatiku tetap doa supaya Umar masuk Islam. Dahsyat. Tapi dia hamba lah, dia hamba Umar. Akhirnya Umar masuk Islam dan dia masih hidup pada ketika itu. Dan Umar bebaskan dia. Itu cerita Zinnirah. Itu zaman-zaman awal yang disebut As-Sabiqun Al-Awwalun, ada 40 orang. Kemudian selepas pada itu Allah Ta'ala turunkanlah wahyu supaya orang Islam pada masa itu mula bersolat.
Ya, disebutkan di dalam sejarah Muqatil bin Sulaiman kata Allah fardukan 2 rakaat sembahyang, iaitu Allah akan 2 fardu sembahyang, 2 rakaat pada ketika siang dan 2 rakaat pada ketika malam, seperti mana disebut dalam surah Mukmin ayat 55, fasbir inna wa'dallahi haqqun wastaghfir li dhanbika wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashyi wal ibkar. Ya, kalau Allah Ta'ala sebut kata, maka bersabarlah kamu kerana janji Allah itu benar, dan mohonlah keampunan terhadap dosa-dosamu, dan sentiasa bertasbih memuji Tuhanmu pada petang dan pagi. Orang fasir kata ada 2 jenis sembahyang di awal-awal Islam, iaitu 2 rakaat pada waktu siang, 2 rakaat pada waktu malam. Dan ada dalam sejarah mengatakan itu syariat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sembahyang 2 rakaat siang, 2 rakaat malam. Jadi itulah amalan sembahyang pada awal-awal sebelum turun hukum sembahyang 5 waktu di malam Isra Mi'raj tu. Jadi orang Islam dah buat amalan dah sembahyang. Standard kita lah, siapa yang sembahyang tu dia okey lah. Jadi ni orang sembahyang kata, guru saya dulu zaman lagi Pondok Lengai, guru saya kata awak, kalau nak minta mak kawan, abang kata nak tambah seorang lagi orang masjid, tobat orang terima kalau malas bayar betul. Nak minta mak orang, abang kata sebenarnya kami ni main bukan hanya sekadar biasa-biasa, nak tambah seorang lagi orang masjid di kampung. Artinya hak sembahyang, hak main, nak minta orang bayar. Kalau dia patah membagi nak tambah buat macam ni, ni tu guru kata ni, guru dia hajab habis, dia keluar pondok tu boleh hidup dalam masyarakat. Betul dia. Jadi kalau orang tak bagi tengok nak darah, apa minta biji mesti nak darah dapur. Entah mana dia ayam tu. Masuk dia tengok dapur dia. Tengok sebelum ni tengok. Kalau ada dia nak darah malam, dapur kotor, jamban kotor, abang kata tak payah. Orang tu dah. Saya dia tak boleh buat lah kan. Kalau buat kita minta pula. Dia tak tengok, dia abang kata tak menang dia. Lihatlah, tunggu sakan lah. Mana murid sakan. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Kemudian dalam sejarah dakwah Nabi SAW barulah turun ayat setelah 3 tahun masuk tahun yang keempat sampai tahun yang ke-10. Masa tu mereka menghadapi tekanan lah daripada pihak Quraisy. Ya, pihak Quraisy. Maka turunlah ayat dia, ayyuhal mudassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa huzza fahjur wa la tamnun tastaksir. Ayat tu kalau balik kita tengok dia punya makna dia, letakkan matlamat wa rabbaka fakabbir, letakkan matlamat di depan, engkau besarkan Tuhanmu. Artinya matlamat utama kerana Allah. Apa juga buat sembahyang apa, nak buat kerja dalam kehidupan apa, matlamat yang terbesar adalah Allah, matlamat utama. Wa rabbaka fakabbir, maka Tuhan engkau besar. Letak di depan kan matlamat utama. Hak lain itu sampingan je. Basuh baju ke, masak bagi kat suami ke. Suami nak Allah buat kerja bukan kerana abang, marah lah. Aku buat kerja kerana Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tahu aku buat apa walaupun buat silap. Perempuan takkan tak buat silap kat rumah. Saya pun biasa buat silap. Tak begitu. Kan tak buat silap rumah. Baju masjid lahir, jubah masjid lahir, Cina mana bagi, tak ada Cina, YB bagi macam bawa lah, dia punya jubah dia hanggung bubuk sekali dengan baju anak main sukan, baju warna merah keluar main buat jadi pink. Ada mak pakai tu pink je dulu. Kata kalau ya pun baru pakai sekali perempuan, tahu pakai sekali sedih lah. Mungkin berkat kot buat Cina lagi lah. Tak pakai sampai nak jubah pink, tak pakai jubah pink. Orang gelak lagi tak tahu. Allah, tu imam jubah pink. Orang pink ni orang perempuan je pakai. Takkan dia tak buat silap. Kalau kata jangan tak kata bisa buat silap, dia tak baju tu je buat silap. Dia kan ingat sampai bila-bila pasal jubah tu saya diam. Saya pun bisa buat kan telekong lah. Bubuh dengan baju warna hitam kan, baju singlet saya hitam. Kita pun tak tahu hitam tu keluar.
keluar main kain kekong warna hitam. Kita mau pakai kain kekong putih jadi hitam. Dia kata sama-sama biasa buat silap biasa ya, kan. Buat kerja guna Allah, tak apalah nak kata apa kata lah, tapi Tuhan tahu. Kata macam tu je. Jangan bilang orang nak kata apa, tapi hati saya Tuhan tahu. Hak tu nama dia warabaka fakabir. Letakkan Allah Ta'ala sebagai matlamat utama. Wala tamun tastaksir. Jangan buat sesuatu kerana duk harap nak lebih. Tak mana kita buat dapat tak tu okey dah. Maksud ada lebih Allah Ta'ala lah bagi. Walanziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Apa Allah Ta'ala nak bagi. Tapi di dunia jangan harap yang lebih. Kalau kita siapalah kami pun macam tu boleh juga. Kadang-kadang lepas-lepasan ni Ustaz, kami ni surau susah sikit Ustaz. Duduk sebelah pun kita paten dekor pun ni kan. Boleh tak tolong pergi ceramah. Fikir-fikir balik, Allah paten dekor. Nak pergi ceramah, tak apalah, boleh lah. Tapi dalam hati tolong clear. Surau bukan masjid. Kalau sekali dia bagi tasbih dengan dia berdekat dengan kata apa, sungguh tasbih dengan dia berdekat balik-balik rumah isteri orang perempuan masuk dia, kau ni macam peli abang tak pernah batik kan. Simpan 2 hari selepas itu ada satu orang pegawai kerja di satu pejabat, dia ada dalam surau. Dia kata, Ustaz ceramah mari sono macam jabat saya. Daripada saat itulah sampai sekarang khusus induksi saya pergi ceramah kat dia. Sebab kita sampailah ni. Tu yang kata kalau kita tu ingatlah Allah yang Datuk Harudin masa kami buat taklimat apa doa dekat kebangsaan. Dia pesan anak muda-muda ni, dia kata tolong jaga mulut, tolong jaga hati. Kalau niat kerana nak sesuatu yang lebih daripada apa yang kita buat, tak usah jadi pendakwah. Buat bagi ikhlas. Sekali itu ada seorang datuk di Pulau Lumpur tak boleh main di masjid Johor. Dia telefon sebelum maghrib. Dia pakai Ustaz, kami dah telefon dekat 15 orang, semua tak boleh main. Ni datuk ni main, orang dah mula ramai ni. Boleh tak Ustaz main daripada Ustaz Johor? Allah. Masa tu naik KE bukan KE 30 tu apa, Black Bear tu, Kota Corolla Black Bear, bukan HLEU, Kota Corolla Black Bear tu lah. Dia punya hal kata bang saya ke bang dah kena pergi dulu. Saya batuk tu tak boleh main, dia punya flight dia beli sana tu tak boleh main. Kita nak pergi dulu. Boleh saya cuma satu orang, aku pilih tak tahu. Dia minta orang kelompok dia, driver kelompok dia. Saya tulis dalam diary. Kalau saya buka pelik diary tu, baca saya tulis dalam diary, saya duit tak ada mungkin, duit minyak, driver kelompok buku. Lepas tu saya pesan satu je, kata Ustaz hitung je. Bila naik kereta sekali, takut sekali hati jadi tak pasti. Betul, takut sekali duit ada tu orang mesti bagi kat aku. Paling orang masa tu paling 500 banyak lah. Masa tu tahun 96 97 lah gitu. Saya pakai Black Bear tu tahun 97. Tahun 2000 buka lah kita ada ni. Itu dia yang kata, tapi Rasul ni macam disebut dalam Quran, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Rasul ni dia nak supaya kita ikut dia saja. Ikutilah mereka tu, orang-orang yang kata Rasul ni, man la yas'alukum ajran, orang yang tak pernah minta apa-apa upah daripada kamu. Orang yang Allah Ta'ala beri hidayah pada mereka. Itulah ya, antara benda yang Rasulullah buat pada masa itu. Kemudian bila dah turun ayat itu, Rasulullah pun dah mula buat kata-kata daripada satu tempat ke satu tempat. Dan antara tempat yang Rasulullah suka ceramah ialah di Bukit Safa. Dia tak kira siapa nak dengar ceramah, main lah dengar di Bukit Safa. Dengar selalu. Sampai apa setiap usaha Abu Jahal pun kata, wahai Abu Jahal, aku dengar Muhammad cerita macam-macam, cuma nak tanya je, takkan semua benda salah. Itu orang profesional.
Macam tu nak ceramah takkan salah rumah, takkan tak ada yang betul. Dia kena rejak tu. Dia kena dengar sah. Betul, rahmati Allah sekalian. Itulah di Madinah. Di Mekah. Kemudian dah sampai di Madinah, antara dakwah Rasulullah yang paling besar ialah di dalam masjid. Baik itu dalam kitab sirah dikata, antara fungsi masjid ketika di Madinah ialah sebagai perlindungan kepada lelaki yang muhajiri. Orang muhajiri yang tak sempat duduklah di masjid. Yang kedua, untuk wanita-wanita, bila mereka ada masalah apa-apa, boleh mereka letakkan di masjid. Yang ketiga, tempat mesyuarat. So Allah dulu masjid tempat mesyuarat. Dalam tempat mesyuarat ada dewan ikon. Yang keempat, menjadi tempat rawatan tentera. Tempat rawatan tentera yang sakit. Yang kelima, Rasulullah jumpa orang-orang daripada luar, orang daripada luar namanya jumpa Rasulullah, jumpa di masjid. Dan yang keenamnya, menjadi markas untuk train tentera-tentera. Itu antara benda yang Rasulullah buat pada ketika di Mekah dan pada ketika di Madinah. Sekarang tu Allahu a'lam panjang lagi nak cerita. Apa pun itu bahasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan jazaa. Menurut Rahman atas pencerahan pada persoalan yang kita kemukakan kepada beliau. Sebentar tadi berkenaan dengan strategi dan juga perancangan Nabi SAW dalam berdakwah menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa ta'ala, diceritakan daripada awal kepada kelahiran Nabi SAW dan kemudian bagaimana Nabi berdakwah secara sirriyah, secara rahsia, dan juga sampai ke peringkat jahriyah secara terang-terang. Ikut kaedah dia tuan, maknanya dakwah itu digabung jalin di antara dua keadaan, al-jam'u baina saladatul hadid wa murunatul batar. Dihimpunkan kaedah dakwah ni yang di antara kekerasan batu atau kekerasan besi dan juga kelembutan getah. Fleksibel kan? Jadi gitu. Maksudnya tengok suasana, tengok keadaan, dan bagaimana Allah menyusun atau akhlak Nabi SAW. Adabani Rabbi wa ahsana ta'dibi. Allah yang memperadabkan akhlak bagi Rasul SAW, dan sesungguhnya adab yang Allah tunjukkan kepada bagi Rasulullah itulah adab yang paling terbaik. Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat rahimahumullah. Kita beralih kepada panel kita yang kedua, untuk menceritakan ataupun menjelaskan kepada kita kenaan dengan kaedah terapi akhlak. Kaedah terapi, kalau kita terapi ni tentunya kita merawat kan. Nak rawat macam mana? Di antara dua akhlak, iaitu akhlak mahmudah dengan akhlak mazmumah. Akhlak yang terpuji dengan akhlak yang puji. Dia akan melawan tu. Antara qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Begitu. Sebab kita ni ada Allah ilhamkan fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada dua benda. Jadi macam mana kita nak adjustnya? Bagaimana kita nak nak elemenkan supaya kita sentiasa berada dalam keadaan akhlak mahmudah yang diiktiraf, yang dipuji dan yang direstui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada Fadil Ustaz Syarif, oleh Bapak Masyurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa Billahil Aliyil Azim. Terima kasih yang berbahagia moderator, yang berbahagia Ustaz Muhammad Lutfi Amir bin Abdullah.
Panel yang pertama bagi Ustaz Muhammad Isa Abdul Rahman, Tuan Rumah, Ustaz Usam, serta seluruh ahli jawatan kuasanya, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ni bila sejuk payah nak cakap. Lupa bawa kain selimut tadi. Sejuk. Kemarin bersejuk, hari ni bersejuk, hari-hari sejuk. Khutbah Jumaat kemarin sejuk sungguh, ya Rabbi. Baik. Jadi soalan tadi yang saya jawab takat saya boleh lah. Nah, kita ni gelaran saya UBB, Ustaz Besha-Besha je. Tak buka emas tak apa, apa tahu dah muka aku punya nak handsome tak handsome kan. Jadi terapi dia, treatment dia, rawatan dia. Saya nak mulakan dengan sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dulu. Di mana Nabi SAW bersabda, tadi yang berbagai ustaz dah baca tapi saya ingat lain sikit, innama bu'ithu liutammima salihal akhlaq. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi Allah utus insan pilihan ini nak mengajar kita. Sebab dia ada dua tadi, mahmudah dengan mazmumah, yang terpuji, yang tercela, yang dicela. Jadi Allah utus beliau, hantar mai ke dunia ni untuk itu, supaya beliau ni boleh jadi contoh. Sebab tu kalau kita tengok dalam hadis Imam Bukhari, apabila ditanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apa akhlak Muhammad? Kana khuluquhul Quran. Tu dia asasnya tu. Akhlak Muhammad ialah Al-Quran. Tadi tuan moderator membaca ayat ni. Tu yang aku tak payah bila kita mula lambat dia sapu habis modal kita. Kacau. Nah, tadi tuan moderator baca Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar memiliki budi pekerti, akhlak yang agung. Jadi justru beliau selayaknya menjadi contoh. Nak tengok manusia yang memiliki sifat mahmudah ni lah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-Ahzab surah ke-33 ayat 21. Contoh utama dia. Sebab tu kita nak sebutlah sikit sebanyak bagi contoh sifat-sifat mahmudah. Sabar, syukur, benar, pemaaf, tawakal tu dia semua tu. Salah satu benar. Sebab tu kita kagum dengan tauladan yang ditunjukkan oleh Nabi SAW ketika di Mekah, apabila musyrikin Mekah ni ajak kongsi agama. Lakum dinukum waliyadin. Berani. Itu akhlak yang dituntut. Macam tuan moderator kata tadi betul. Kita tengok juga dia punya keadaan. Ada masa keras. Bagus tadi yang ustaz sebut tu. Gabungan tu. Ada masa keras, ada masa lembut. Kalau lembut dia mula sampai habis, dia jadi M.Dok kilau. Keras dia mula sampai habis pun tak boleh juga. Ustaz ni dulu dia pun level keras tapi lah tak lah. Lah ni tengah-tengah wasatiyah macam Najib sebut tu. Jadi begitu keadaannya. Jadi macam di antara tadi sifat mahmudah ketika di Mekah, ujian demi ujian terhadap baginda, terhadap sahabat, Nabi ajak kata sabar. Sabar. Tak boleh retaliate. Cakap orang putih sikit. Faham tak retaliate? Bertindak balas. Pasal apa cakap orang putih tu? Pasal baru-baru ni dapat aura. Aura siapa? Aura Dr. Zakir Naik. 19 Oktober yang lalu saya pergi jumpa dia. Orang heran, ustaz. Macam mana Ustaz Syarilung boleh pergi jumpa Dr. Zakir Naik ni? Bukan senang. Aku sama level dengan dia. Nampaknya dengan doktor tak faham lah kan. Ada kabel besar. Lama dah nak jumpa tapi dah tangguh PKP dan sebagainya. Akhirnya saya dapat pergi rumah dia. Dapat 20 minit. Dia duduk di Putrajaya. Tapi sebelum itu sahabat tu abang dah. Ustaz nak main ni pun macam Dr. Zakir Naik juga. Dia surah sekian ayat sekian. Uish, dia pun nak tengok lah kan. Kan? Tengok-tengok kecil ke metod.
kita berdiri tepi dah dekat pinggang lah. Ingat Ibrahim pendek. Pendek, aku pun pendek juga. Ada letih kan. Saya pergi tanya satu soalan. Dia habis soalan saya, Muslimat, terus jawab dengan Quran. Time to Empower. Dia kata chapter 41 verse 53. Dia sebelum dia baca, saya tahu dah surah tu. Aku pun sama macam dia lah. Abang tu lah, bukan apa. Ni sejuk rasa nak terkenci ni, betul. Tak maaf. Memang tak saya nak pergi dah. Tapi dia, ustaz dia berhenti awal jam, tanggung atas sebagai kafarah lah. Kan? Jadi begitu di antara yang Nabi tunjuk pada umat. Sabar, syukur. Itu sifat-sifat mahmudah. Kalau kita saya nak ambil sekilas mana dan Ustaz no. Seorang Badui ni dia berdoa di hadapan Kaabah, kebetulan bersebelahan dengan dia Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dalam kitab tafsir Dr. Hamka dah. Jadi dia minta ke Allah, Allahumma ja'alni minal qalil. Dia doa tu daripada mula sampai habis. Setelah selesai doa dia, Umar mendekati dia dan tanya, Syekh, apa pasal minta yang tu ya? Maksud doa, ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah daku dari kalangan hamba-Mu yang sedikit. Dia tengok muka Umar. Sia-sia hang jadi khalifah. Hang tak tahu ke dalam Quran Allah berfirman, dia ceramah pula kat Umar. Surah Sabah, surah ke-34, ayat yang ke-13. Wa qalilun min ibadiyash syakur. Dan sedikit sekali dari kalangan para hamba-hambaku yang bersyukur. Tu. Jadi aku minta aku masuk golongan sedikit. Yang kufur tu banyak. Bila kita syukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Surah Ibrahim, surah ke-14 ayat 7. Syukur dia tambah lagi. Kufur, azab dia pedih sekali. Itu di antara sifat mahmudah yang ditunjukkan oleh Nabi SAW supaya menjadi ikutan. Terapi dia sat lagi. Macam mana kita nak memiliki semua benda ni? Ada satu benda penting sikit lah. Faham ni clear. Begitu juga jangan kita memiliki sifat seperti sifat mazmumah. Iri hati, dengki, takabur. Kadang-kadang dia berlaku di kalangan kalau ahli perniagaan sama ahli perniagaan, Ustaz. Pendakwah sama pendakwah. Dia tengok kuliah kita orang ramai. Mengaji pondok lanai ya. UBB, Ustaz Besha-Besha. Mereka balik Jordan. Hebat Ustaz yang Jordan enggak lu? Konia. Ustaz? Oh, ni kemah ni. Pergi Mesir bawa balik ilmu Nabi Musa tak apa, jangan bawa balik panggil Firaun kan. Yang tu kena pesan elok dah. Dia tengok, macam mana dapat sambutan ni? Contoh macam Ustaz Zaidrus lah. Pergi tak mana pun orang ramai. Kan bila negara pun kan. Ni sifat yang tak kena, sedangkan Allah dah bagi tahu dalam surah An-Nisa surah keempat ayat 32. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Jangan kamu iri hati terhadap kurniaan Allah pada sebahagian kamu melebihi sebahagian yang lain. Mungkin kita ada kelebihan di segi ni tapi kekurangan di segi lain-lain. Ini semua sifat yang tak kena. Dengki, dengki, iri hati, takabur. Nampak semua orang lekeh kita ya kemah. Makna takabur apa dia kak? Al-kibru. Saya kalau sejuk payah cakap ni. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Hadis riwayat Imam Muslim. Saya ingat lagi saya baca hadis ni Ustaz di Madinah dekat seorang pelajar belajar sana. Saya nak confirm betul matan dia. Baca dia kata na'am sahih yang ni. Yang takabur itu ialah menolak kebenaran dan memandang rendah terhadap manusia. Hadis Muslim. Ni benda ni yang disebut mazmumah lah ni. Jadi termasuklah yang lain-lain itulah. Diberi amanah, tidak menunaikan amanah, ambil kesempatan pula dengan kedudukan ni semua celaruh habis. Jadi apa dia? Saya nak sebut sikit.
Nabi SAW ni bukan seorang suami pada sebuah rumah tangga, ketua masyarakat, tapi pemimpin, panglima tentera. Bagaimana akhlak Nabi sebagai pemimpin? Allah rakamkan dalam surah ke-9 At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin ar-raufur rahim. Tuan-tuan, tu akhlaknya. Sesungguhnya telah datang pada kamu insan pilihan Allah ni, yang terasa susah, apa penderitaan yang kamu tanggung dia pun terasa susah. Kita nak macam tu lah. Begitu juga senantiasa menginginkan kebaikan terhadap orang-orang yang dipimpin. Kemudian belas kasihan, menyayang. Ini akhlak-akhlak mulia orang semua ni. Tapi hari ni bila kita dapat pemimpin selalu, bukan di Malaysia ni, di Mali. Tahu Mali? Mali ni dia belah Afrika Selatan. Di Mali tu ada satu tempat nama Timbuktu. Timbuktu ni sebelah dia tikam batu. Jadi macam tu. Itulah. Dia mula nak merapu, dia nak terkencing ni berarti lah. Sejuk. Hak duk panggil penceramah ni pun merapu tu lah, Ustaz Usam. Jadi elok lah panggil jenis ni. Oh, duk ada di luar, aku ingat Pilena lah. Ustaz Usam mula dengar ceramah saya umur 16 tahun. Saya baru beli kereta Wira baru. Dia duduk sandak kereta aku marah. Hanya duduk sandak. Betul Ustaz, no? Dia ingat sampai keluar. Nah, ada seorang tu pula, dia mai dengar ceramah saya Kuala Lumpur, abang dia umur 13. Nak tanya Ustaz, macam mana Ustaz boleh ingat Quran surah sekian, anugerah Allah lah. Hang nak bolehnya hampirlah hafal Quran, kata. Hari ni dia hafal Quran. Dia itulah yang bawa saya jumpa Dr. Zakir Naik. Dia jadi imam di Melbourne tiap tahun. Bacaan dia sedap. Macam apa? Romidi bacaan dia. Masya Allah. Ni baru nak kahwin dengan orang Sarawak. Dah kahwin lah. Nak pindah duduk Sarawak. Dia ni round satu dunia. Dia ajak Quran satu dunia ni. Masya Allah. Jadi ceritanya siapa ada kaitan dengan Syarilung, insyaAllah jadi wali lah tu. Hak bermusuh aku balik awal. Kan? Jadi kesimpulannya, pasal sejuk ni kan. Okey, kita tanya tentang terapi dah. Saya nak abang, manusia ni Nabi pun ajak, taraktu fikum amrai ma in tamassaktum bi iman lan tadillu abada, kitaballahi was sunnati. Guideline kita, pedoman kita dua, ya, Al-Quran As-Sunnah. Apabila kita berpandu berpegang teguh pada Al-Quran As-Sunnah, Nabi bagi tahu sampai bila-bila tak sesat. Begitu juga bila kita bertelingkah, fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. An-Nisa surah keempat di pertengahan ayat 59. Rujuk pada Allah dan Rasul, Quran Sunnah. Jadi selama mana Al-Quran dan Sunnah menjadi pedoman, tak saudara bimbang. Jadi saya nak sebut, inilah terapi. Kalau tak berapa nak menepati, Tuan Moderator boleh tambah. Bagi saya ayat ni dah cukup jelas. Apa dia tuan-tuan? Dalam surah Al-Muddathir, surah ke-74 ayat 38. Terapi dia, treatment dia, kalau ingat ayat ni sampai bila-bila, insya-Allah jadi manusia baik. Jadi pemimpin yang amanah, kan? Jadi apa pun semua kita tahu. Sebab apa? Kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap manusia dengan apa yang dilakukannya akan dipertanggungjawab. Inilah terapi dah. Jangan duk ingat habis di dunia, habis kok tak habis. Termasuk, minta maaf lah, saya ni suka masuk politik sikit. Tak sikit lah, banyak masuk. Termasuk dalam soal pilih pemimpin. Banyak orang kata, semalam saya sebut dalam khutbah, tuan-tuan jangan ingat siapa-siapa yang tuan-tuan pilih sebagai pemimpin esok di akhirat nak lepas tangan. Tak. Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim.
Surah Al-Isra, surah ke-17 ayat 71. Kalau kita rujuk kitab Pimpinan Ar-Rahman cetakan Rumi muka surat 697, imam di sini adalah pemimpin. Sebab tu kita duk kata ayat tadi, manusia ni, setiap manusia dengan apa yang dilakukannya akan dipertanggungjawab. Jadi kalau kita selama ni duk ada sifat-sifat mazmumah, khianat dan fitnah sana fitnah, buat zalim kat orang, tak selamat. Sebab Nabi dah tunjuk contoh model yang terbaik betul bagi dia, kan? Jadi saya nak kait sikit yang tuan moderator kata, ada masa kita lembut, ada masa kita keras. Allah ajak Nabi, tuan-tuan dan puan, dalam 2 ayat. Pertamanya surah At-Taubah ayat 73. Ya ayyuhan nabi jahidil kufar wal munafiqin waghlul alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berjihadlah kamu terhadap 2 golongan, kafir dan munafik. Kemudian Nabi diajak oleh Allah, waghlul alaihim, keras serta tegas terhadap mereka. Ada masa kena keras. Itu kelebihan saya kak, dulu saya kerja bank ni baru jadi ustaz. Lepas ni jadi YB pula apa. Duk try berjalan macam YB banyak kali dah, duk praktis. Ada masa ke Islam ajak Nabi ajak kita. Kalau ajak sebut sahabat dalam surah Al-Fatah, surah ke-48 ayat terakhir. Muhammadur Rasulullah alladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama bainahum. Muhammad surah Allah dan orang-orang yang beriman yang bersama-sama dengannya, mereka keras atau tegas terhadap kafir tetapi berlemah lembut terhadap orang mukmin. Bukan dalam arti kata asalkan orang Islam buat jahat kita bebas. Tak. Adil mesti ditegakkan. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. An-Nisa surah ke-4 ayat 58. Kena berlaku adil. Tapi nak cerita yang tuan moderator kata tadi memang betul. Ada masa lembut, ada masa kita keras dan tegas. Ni. Sebab tu kadang-kadang orang keliru. Saya nak kena abang nak perjelas juga. Aku tak selesai. Ni contoh Nabi sendiri. Orang tanya kita kak. Pernah tanya saya. Baik. Masuk politik sikit lah. Tempat Ustaz Usam tak apa. Jangan pun. Kalau tak boleh cakap politik, tobat lahum. Aku tak main lah. Dulu boleh kawan dengan Guan Ing lah, tak boleh kawan. Dia pun kata Tok Lebay ni pandai cari ayat-ayat pelepas diri. Pala bapa hampa. Tuhan ajak lama dah weh, hampa tak tengok Quran. Muslimat tulis ni kalau orang tanya. Surah ke-60 Mumtahanah ayat 8 dan 9. Kafir yang boleh dijadikan sahabat ayat 8. Kafir yang tak boleh ayat 9. Silap pilih-pilih pokok ni esok dalam surah Al-Furqan surah ke-25 ayat 28. Ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalila. Celakanya aku, kalaulah dahulunya aku tidak menjadikan si fulan ini sebagai teman. Hadis Tabrani, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalilu. Manusia ni dia suka ikut tabiat kawan dia. Oleh itu perhati dulu siapa yang nak dijadikan kawan. Jangan duk ambil semua orang boleh jadi kawan dah. Apatah lagi kafir-kafir ni. Kafir Nabi tunjuk untuk akhlak dia, sifat dia. Kecuali yang tidak memerangi agama kita boleh. Satu macamnya makcik biar betul ya. Tu nak tutup tak reti pula dah. Tu pun gagah pakai iPhone. Tu saya tak mau beli canggih-canggih, aku pun tak reti.
Kalau masuk majlis saya memang bagi silent terus. Bunyilah berau bila tak apa. Kan? Hari tu kalau buat tekan ni tak jadi, tekan ni tak jadi, sepak terus senang. Kan? Jadi makna terapi kita bagi saya, yang pertama, kita mesti yakin ada hari kebangkitan, ada hari pembalasan. Apa yang kita buat di dunia ni tak akan terlepas. Ayat tadi, kullu nafsin bima kasabat rahinah. Setiap manusia dengan apa yang dilakukannya akan dipertanggungjawab. Manusia yang tak percaya, tak yakin adanya hari pembalasan, rosak akidah. Untuk mengakhiri dengan elok. Tu terapi dia tu ya. Apa yang saya buat hari ni, saya pun ada sekolah dengan Ustaz Usam. Ustaz Usam bangunan dia hebat-hebat. Dia ni pergi gagal duit tak mana. Aku duk nak cari ni tak banyak lah. 1.5 juta lagi. Kompleks dia tengah buat. Dah diambil alih oleh kontraktor. Sebelum ni tukang kampung Ustaz. Jadi kita ada duit bagi dia buat. Tiba-tiba kontraktor ni main. Dia offer bagi tawaran. Saya boleh buat. Ustaz cari. Jadi kita terimalah tawarannya. Kebetulan kontraktor ni baik dengan anak saya. Anak saya duk ajak anak-anak dia kat 8 tahun lah Quran. Nah, kontraktor ni memang kontraktor besar lah. Tu dia tak usah ni kemas bangunan naik. Rompak bank apa ni kau fikir. Dan nak pergi rompak ajak aku semua. Kita bawa ni apa, lori Kasim Baba kan. Kita kena ingat tadi, apa yang kita buat di dunia akan dipertanggungjawab di akhirat. Dan kita wajib meyakini ada hari pembalasan. Kita nak sudahi Al-Mudaththir surah ke-74 ayat 42 hingga 46. Cuba dengar. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Penghuni syurga tanya pada penghuni neraka siapa? Siapa hangpa masuk? 4 golongan tuan-tuan. Pertama, golongan yang qalu lam nakum minal musallin, kami dulu tak solat. Pasal apa empat tak solat? Pasal lepat pisang kata tak payah. Kenal tak lepat? Dia maki aku berjabu. Haram tu dia ni. Baru dia maki sana video kat orang tua nak mampu dah jeh dia ni. Kita tak kata kat dia pelik-pelik. Kan? Kita bagi dalil. Hantu saduk sembang kari. Semayang ni. Lagi tak gila babi. Lagi akal fikiran siuman, wajib kena semayang. Begitu juga perintah-perintah yang lain. Mana dalam Quran? Surat Al-Hijri ayat yang terakhir, ayat 99. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu. Kita bagi dalil tu, bagi dalil hadis bainal abdi wal kufri tarku salah pun dia tak terima. Tu pun ada followers tu. Dia rambut dia dreadlock kau. Kau tahu tak apa dreadlock? Tak tahu. Aku pun tak tahu. Tapi nampak rambut macam tik lembu tak? Aduh, dia marah saya, dia maki lah. Orang tua nak mati. Hang mampu hilu sekarang, tengok lah. Duk kacau wali-wali ni. Dah ada wali lah. Anak perempuan dah seorang. Kan? Jadi orang yang tak semayang. Kedua, walam nakunu ta'imul miskin, yang tak bagi makan, tak bagi makan orang miskin, tak ada hati perut untuk nak kira perut dia. Dalam Islam jiran ni kena jaga Ustaz no. Walaupun bukan Islam, hak kejiranan kena jaga. Saya pernah berjiran dengan Cina, tapi oleh kerana saya baik, tak pernah keling ada. Saya berhenti kerja Ustaz, dia meleleh air mata. Apa pasal lu mau berhenti? Ish nak bang beruk mak ia ni macam mana tau. Riba. Rumah sudah ada, kerja sudah elok. Dia cukup kenal kat anak sulung dia tu. Saat-saat hilang duk rumah dia bagi makan apa aku pun tak tahulah. Kan? Pasal kita jaga hak kejiranan. Walaupun bukan Islam ajar. Yang ketiga, dahulunya kami mengambil bahagian memperkatakan sesuatu yang salah dengan orang-orang yang memperkatakannya. Jangan duk sedap mulut cakap tentang Islam. Tak tahu duk diam. Saya pun bukan tahu semua. Kan? Yang keempat, kami mendustakan hari pembalasan.
Itulah terapi. Saya ingat ni apa yang saya buat. Saya urus sekolah budak ada 260 orang. Sekolah menengah perempuan, menengah lelaki dan rendah pelajar lelaki perempuan. Staf ramai Ustaz, 63 orang. Mana ada sekolah di Malaysia orang pelajar tak ramai, pekerja ramai. 260 pelajar, 63 orang pekerja kat weh. Mai minta kerja aku ambil, mai minta kerja aku pun pelik pasal apa aku ambil semua. Tu jadi ramai. Nah, kebanyakan pula tu semua suami isteri. Isteri seronoklah. Pasal apa? Duk tengok muka suami tiap-tiap hari. Kalau tempat lain tak boleh kira lah. Macam kawan saya tu, pandai. Macam mana dia boleh nikah sampai 3? Nama dia Jamil. Bini tu nama Tipah, hak kedua Hasnah, hak ketiga Rohani. Rohani tunjuk ni lah suami saya. Oh, Jamil bin Abu kan? Ya. Saya kenal orang ni dah 12 tahun. Pemalu orangnya. Lepas tu dia kata, Pak Jamil, kusangkakan 2, rupanya 3. Aku berapa serah aku dengan Ustaz Usam. Ringkas cerita macam tu. Jangan kita tak yakin ada hari pembalasan. Apa yang kita buat, kita akan dipertanggungjawabkan. Jadi sekadar itulah kemampuannya. Ada sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Syahrul atas penjelasan kepada kita berkenaan dengan kaedah terapi ya, merawat bagaimana kita nak menghadapi situasi pertarungan di antara akhlak mahmudah dengan akhlak mazmumah, hak baik dan hak buruk. Jadi kita nak kena ada satu pertimbangan, satu mizan neraca untuk kita nak letakkan diri kita benar-benar menjadi insan yang yang khairul ummah, umat yang terbaik, yang diridai dan direstui oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kata yang lain ialah insan yang sentiasa fi'lul ta'at wa tarkul ma'siyah. Itu insan yang sentiasa patuh akut melaksanakan seluruh ketaatan kita, ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhkan segala bentuk kemaksiatan, kemungkaran. Jadi inilah terapi yang terbaik yang diajarkan kepada kita oleh Allah SWT dan disampaikan kepada kita oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kenapa? Kena balik pada Quran. Farutuhu ila Allah wa Rasul. Balik kepada Allah, balik kepada Al-Quran, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sentiasa dekatkan hati kita dengan Al-Quranul Karim. Itu terapi yang paling terbaik. Kerana Quran ini dia menjadi hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, menjadi petunjuk kepada manusia, dan Quran menjadi penjelas kepada di antara petunjuk dan juga perbezaan di antara bainal haqqi wal batil, antara yang benar dan yang salah. Begitulah tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat, mukminin mukminat rahimakumullah. Kita dah pukul 11 lah. Pukul 11 kita terpakai bawah lah. Boleh ajak lagi kan? Boleh ke? Boleh je lah. Puha masih ada lagi. Baik. Jadi kita teruskan dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Isa. Untuk kita nak bincang pula, untuk kita nak munaqasyah berkenaan dengan kesepaduan di antara ilmu dan adab. Ilmu dan juga peradaban. Seorang yang ada ilmu perlu ada adab sopan santunnya, perlu ada akhlak yang baik, bagaimana dia nak mengurus kehidupan dia. Kalau setakat ada ilmu saja tapi tak ada adab, orang kata kurang adab. Walaupun dia ada ilmu tinggi, tapi dia punya perangai dia, watak dia tak macam mana orang yang ada ilmu. Itu antara ungkapan Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah, laisal yatim man qad mata waliduhu, innal yatima. Bukanlah yatim tu orang yang kematian bapaknya, memanglah anak yang anak kecil yang belum mencapai usia baligh, apabila bapak dia mati orang panggil anak yatim kan. Namun kata Sayyidina Ali, itu yatim di segi Di segi status kehilangan bapa. Tapi yang yatim yang sebenar innal yatima yatimul ilmi wal adab.
Yatim yang sebenar ialah yatim yang orang yang kehilangan ilmu dan kehilangan adab. Itu juga laisal jamal an tuzayyina bi aswabin, innal jamala jamalul ilmi wal adab. Bukanlah kecantikan ni orang tengok pada perhiasan, baju yang cantik, rupa yang lawa. Memang nampak cantik lah kan, cantik, indah, menawan. Namun innal jamala, kecantikan yang hakiki ialah apa? Cantiknya akhlak, cantiknya ilmu yang Allah bagi pada kita, yang kita manfaatkan dan kita gunakan dengan sebaik-baiknya mengikut landasan dan juga mengikut peraturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi silakan pada Al-Fadhil Ustaz Umar Isa untuk nak jelaskan kepada kita bagaimana mustahaknya hubungan kesepaduan di antara ilmu dan adab untuk kemenjadian insan yang berkualiti itu. Silakan Ustaz Umar Isa. Terima kasih kepada Yang Bahagia Ustaz Ikhtiar. Soalan tu selalunya kalau mengaji universiti itu semester akhir. Kemenjadian, bahasa semua sesedar tu semester akhir untuk tahun 4 sementara dapat ijazah. Saya mendia tajuk tu. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, Allah yarham Datuk Syekh Majid dulu waktu saya ajar dengan dia. Dia ada satu falsafah. Mungkin tuan-tuan dan puan tak nak dengar. Tapi dengan saya ni tak berapa ada protokol lah kami. Ada satu kes, dia nak perbetul satu benda tentang pakai cincin banyak ni. Naknya yang pakai cincin banyak tu ahli panel yang duduk atas pentas sekali dengan ustaz. Dia nak tegur ahli panel tu lah, kata pakai cincin banyak ni tak sunnah lah apa semua. Ahli panel ni tuan-tuan, dia yang dipertua Majlis Agama Islam satu negeri ni. Dia kata apa? Dia tegur lah, dia tegur. Tak apalah, yang kau ni pun cabut cincin boleh pakai. Lepas tu untuk pusingan kedua, kata lagi. Okay. Habis tu program tu habis kat seminggu dia. Saya bawa tu Syekh Majid. Satu hari tu dia nak kat Nuri. Sama Aisyah tak di mana kot, tak di mana. Jom kat Nuri kan lah. Bawa sampai. Jangan berhenti tak ni. Tak siapa. Tak kira orang kata yang tak driver. Tapi berhenti dua-dua orang. Okay, kita keluar dua-dua orang. Mereka tak kata yang tak driver. Mereka kata kita kawan anak. Oh, dia punya falsafah dia tinggi. Dalam cerita kami bawa kereta, kita betul dengar nak cerita baru ni ya. Anak tahu ustaz yang tegur tu dia memang ilmu banyak. Tapi entah kena ingat satu benda. Kadang-kadang orang ilmu banyak, otak dah penuh dengan ilmu, akal tak ada tempat nak duduk. Hal tu sebenarnya. Kira pasapah ni tak pernah jumpa universiti. Betul. Jadi kita kadang-kadang orang yang ilmu banyak ni, dia banyak sungguh ilmu dalam otak dia, sampai tak ada akal tu, tak ada tempat nak duduk. Jadi kadang-kadang dia bercakap tak ada akal. Kalau faham dia tu, kadang-kadang cakap tu saya yang kata lah, dia pasal dia simple je. Dia kata orang ilmu banyak ni dah banyak sangat ilmu kod dalam otak dia, sampai akal pun tak ada tempat nak duduk. Banyak tu je lah. Yang lain-lain saya faham diri lah. Malu kawan ni satu benda aib, dia pula somebody, bukan orang biasa-biasa macam kita ni, biasa-biasa. Masuk dah lah nak kata. Main tahu. Saya kalau dengan dia, lepas sapah dia kadang-kadang cukup dalam. Pasapah dia dalam. Dia kata yang bintang tu kalau duduk dalam air tak apa bukan duduk layak, bintang tu tak lagi. Makan lori tu kira kat ni tuan rumah ampun sampai tak tengok kita. Nak takut apa? Kalau bintang ni pilah duduk di dohok pun orang akan kata tadi nampak ustaz semua yang orang ni memang ni bagi kita macam tu lah. Kalau masuk bank pun dia duduk di belakang ni kata tu Datuk Mufti mai bodoh diam direct belakang masuk ni lain VIP turis masuk dalam bilik VIP hantar pegawai seorang kita nyala dan nak buat apa. Pasal apa? Bintang bukan duk layak, walaupun sujud layak tengok tu orang dia duk akan langit asap pula korban duk akan langit orang tengok TV dia bukan saya tak lagi dia bawah tu apa mulia
takut dia kata sebab ilmu dah penuh peta ya. Akal dalam tempat dia duduk. Dia cakap kadang-kadang dia tak fikir. Kalau orang yang akal banyak, ada ilmu sikit pun kita dapat manfaat. Kita manfaat. Sembang aku ni kalau naik kereta dia, sembang aku lah. Yang paling buka hati saya mengingat sampai lah. Dia tanya saya ada ijazah dari Ustaz, ada tu. Alhamdulillah dia. Kita tak rasa nak sambung lah, kata boleh tu. Kita nak tahu orang ada ijazah ni jual bawang. Tak ada bawang. Hak jual bawang tu. Ada ijazah, ada dah. Bermakna dari ngaji lah sambung sikit lagi. Dia punya bahasa dia dalam. Buka ambil hati. Dia kata sekat ada ijazah. Dah kawan bawang tu pun ada ijazah. Tak cukup ramai diri. Duk je bak mufti ni kita nak buat apa sebenarnya? Ngaji je. Tak usah ngaji sepenuh masa. Dia kata ngaji separuh masa ni main nak buat surah manasan. Bila tu je ngaji punya bahasa apa lah, ingat lah. Ngaji lah master. Ngaji master. Habis master dia tak kata apa. Pergi tunjuk pula ke dia. Tu ni lah master lah. Dah master lah. Kalau tak dibaca kitab Arab, kira lekeh. Kalau ada master, tak boleh baca kitab Arab, lekeh master saya dalam bahasa Melayu. Bukan dalam luar Arab dah tu. Gurau dia tu, gurau dia. Tapi gurau cara orang tua. Apa tu? Tadi ya gurau tadi. Tak perlu orang yang ilmu banyak sampai akhir tak tempat dah duduk. Akhir duduk kat mana? Soalan. Mungkin duduk lututnya. Tuan-tuan tahu akhir duduk lutut. Tuan-tuan muslimin dan rahmati Allah sekalian. Walaupun ilmu ini, tapi ada akal, ada manfaat dia sampai. Pokok biarlah batang tu kecil sikit daripada batang besar seolah-olah, tapi buah dia sedar, manis, bunga dia, daun dia pun kita boleh tumpang tu kita duduk. Itu yang kata tu bukan mesti suami ustaz yang banyak ada akhlak, ada boleh teduh dah. Kalau tak saya tertumpang tengok pokok tu. Tak ada. Tak akan dia. Jadi kalau ini panggil dengan jawab, dia kata bukan ini kan. Takut kan? Dia kata, hidup rumah mana lah. Itu yang kata ilmu dengan adab, dua perkara yang kena kombinasi bersama-sama. Ya. Akal satu lagi. Akal ini maksud dia benda spiritual lah yang kita tak nampak. Kesan daripada ilmu yang bagus, kesan daripada akhlak yang bagus dan akal yang bagus, itulah manfaat yang orang ini semua dia. Rasulullah walaupun Allah Ta'ala didik baginda, dia penghulu kepada segala gudang ilmu. Rasulullah lah, Quran pun main waktu, hadis pun main waktu. Tapi ada Rasulullah. Rasulullah walaupun orang tu orang Yahudi, Rasulullah tahu kata dia tak faham Islam. Main pegang tekuk baju Rasulullah minta petang pada kawan-kawan. Rasulullah kata kat sini rumah ke jangan pukul dia tak tahu adab kita. Dia cuma tahu bila sampai masa tak bayar hutang meminta. Tapi ni tak cara kasar. Tu cara dia lah kan. Kau jangan marahkan dia tak faham cara adab Islam. Ada aku memang hutang dengan dia sungguh. Rupa-rupanya Yahudi tu dia jenis orang mengaji. Kalau orang jenis orang profesional kalau dia study tentang Nabi akhir zaman ni kuat sabar, Nabi akhir zaman ni orang tabah, Nabi akhir zaman ni orang jujur. Dia tak akan buat apa-apa orang. Dia nak try tengok bagi Rasulullah marah. Kita pun kadang-kadang jadi macam tu. Orang nak try tengok kaji ngaji, saya kalau tengok kawan mana dia. Ada orang try juga. Dan saya ada ceramah di sekolah menengah ada dadak yang kuat. Dia kata jaga hati-hati kalau kita hidup dalam masyarakat. Kalau orang tahu kita di sekolah apa, mana tengok kita. Masuk kopi, dipakai. Kita mengaji mana ni? Mengaji sekolah Arab mana? Itu tu orang santai. Bukan nak tengok kita orang dia tu kita lewat dan keluar. Orang santai tu depan tu, turun main kat depan ni. Orang tu bagus, orang buat dulu.
Kita pakai stokin, jangan tak pakai stokin. Sebab tumit kita orang tengok tempat ni zaman ngaji pondok nenek. Ajak macam-macam. Tengok tumit orang perempuan. Tumit hak sama tu, dia tu memang tak lakat orang. Dia kena tumit berat sikit orang belakang tu, dia kata. Hak tu pertama rajin, yang kedua boleh harap, yang ketiga waktu terdesak suami dia reti fikir, dia tak mati akal. Lepas orang tengok tumit, orang tuan dulu tetap, tu tak payah, tu tengok tumit ketin dia, kau lah. Ketin hak ni besar, dia boleh pegang orang berat. Tumit hak ketin hak ni kecil, perempuan tengok ketin perempuan. Itu pun tau. Apa Imam Syafi'i? Muka dengan tapak tangan. Muka dengan tapak tangan cukup untuk kenal siapa dia. Sebab tu jangan buka sekali yang pusat. Mudah-mudah lah buka kali yang pusat. Tengok pusat. Tengok pusat bonjol untuk dada. Anak ramai. Tengok beli kereta. Macam sama-sama. Beli kereta. Ramai. Jangan malah. Dia tak kecil. Jangan tunjuk pusat orang. Baju perempuan. Pakai baju nampak besar. Dia tengok besar. Allah. Ni orang ramai. Kalau tak answer, dia tak lepas. Sebab itu Imam Syafi'i bagi tengok muka dengan tempat tangan. Tengok tempat tangan. Saya kena tempat tangan. 3. Apa lagi muka awak? 3 Allah boy. Dalam Allah sekali Allah tangan ada dengan sudah lebar. Kau beli masuk rumah tidak ada jalan. Tengok muka dengan tempat tangan. Dah cukup untuk kita sepada. Macam itulah orang kata kadang-kadang adab kita, ilmu kita, akal kita kombinasi tiga-tiga. Sebab itu dalam soal adab dengan ilmu, contohnya Rasulullah bila dah ada iqra, bila turun iqra, Allah Ta'ala dah suruh dia, qum fa'anzir, engkau bangun dan tunaikan tanggungjawab sebagai pendakwah. Kerana ilmu, iqra dulu. Iqra orang mufasir kata apa yang pertama iqra, dia ada ilmu, membaca. Yang kedua, memahami. Yang ketiga, meneliti. Yang keempat, menghayati. Faham. Lepas tu, memahami, menyelidik. Lepas tu, dia tahu maksud dia yang sebenar. Lepas tu, di samping itu juga, ada yang terakhir yang kelima, ibrah. Artinya, ahli iktibar. Lepas tu baru dia turun ke dalam masyarakat. Waktu tu dia kena ada. Orang ilmu kena ada. Macam Datuk Haji sebut tadi lah. Kadang-kadang orang ilmu banyak, akal dia tak nampak dah dulu. Mata tu jadi cukup orang kata dulu. Tu yang pertama, orang ada ilmu. Yang kedua, orang yang ada kepakaran untuk cari duit. Adab dia ialah cari harga. Ada kepakaran untuk cari duit, ada kepakaran untuk buat sesuatu, tapi buat benda yang halal. Itu adab dia. Jangan buat benda yang haram, Tuhan Allah. Memanglah dia ada kepakaran, dia boleh buat benda-benda yang tak elok, tapi buat benda yang elok. Kepakaran teknologi untuk apa? Untuk IT. Isikan dengan dalam teknologi itu semua benda baik-baik boleh. Cuma hak dia pun buat benda tak elok tu, sebab dia pilih buat benda tak elok. Buat rumah. Pakaran dia ialah buat rumah. Dia design rumah. Tapi kalau orang minta tolong design benda-benda tak elok, buat tukang Cina atau tukang Hindu ke, terus ada sebaya tanya saya, boleh tak Ustaz kita nak tolong apa ni? Saya kata kalau nak tolong ukur, jangan ukur hak belah ni. Sebab hak belah ni memang tahu lah mana nak buat tukang Hindu. Ukur hak Melayu sebelah ni. Sebab Melayu tu yang minta ukur rumah dia supaya tak masuk dalam tanah tukang Hindu. Tak apalah buat untuk dia. Buat tanda apa dia lah. Tu kalau dia nak ambil, aku ambil lah. Saya kata kena buat sampai macam tu. Artinya kita ada kepakaran. Tapi kepakaran tu buat untuk benda yang kawin. Kita ada kepakaran masak. Masak. Tu salah masak dulu tu. Masak. Contoh. Buat benda ada elok, jangan tipu atau kepakaran. Artinya kalau pandai buat sesuatu, adab dia ialah buat benda yang baik. Kalau ada kepakaran dalam ilmu sains, dia buat kajian tentang genetik.
Ya, ada kajian waktu saya di Ketam Mufti dulu tahun 2000 ke 2002 kalau tak salah saya. Ada satu kajian yang dibuat oleh satu orang pakar dalam genetik lembu, supaya nak bagi lembu tu dia beranak banyak macam babi. Maka dia ambil serum otak babi tu, cucuk pada lembu supaya lembu tu pun mempunyai nafsu macam babi juga. Babi ni dia teruk sikit dia punya perangai dah. Dia punya habit dia pun teruk. Aduh, anak apa ni? Dia pun nak buat daripada lembu macam tu juga. Mana-mana lembu yang dicucuk dengan otak babi, lembu kita tak makan. Lembu kita tak makan. Dan katanya kajian itu lembu tu tak masuk Malaysia. Ni saintis tu lah dia buat kajian. Sebab dia nak bagi lembu tu banyak. Buat cari cara lain dah. Kan? Tak bila lembu tak perlulah apa ni beranak banyak. Beranak besar. Contohnya campur dengan selada. Jadi selembu. Seladang campur lembu. Jadi selembu. Sekali beranak mai kuda besar kereta cari lembu. Kuda lembu. 5 tan sekor. 7 tan sekor. Sekali sembelih 4 bulan bukan habis. Tak, kalau kita ada kepakaran dalam ilmu sains, buat benda yang lain tu. Padi. Kita ejahlah pokok padi kalau boleh. Tok Sah jenis tebang sekali nak ambil sekali tebang. Kalau boleh 7 tahun sekali tebang. Kita cantum dengan pokok empelam. Jadi buah padi keluar sok-sok buah empelam. Sebiji dah penuh seriuk. Cukup lah. Keluar buah bagi banyak. Suruh. Tak boleh buat dua. Boleh Orang Nigeria lagi kan. Tak boleh makan apa. Dia makan apa nasi dia buat macam dengan apa kita punya tepung apa kasar kan. Itu Nigeria. Betul lauk dia buat kulit lembu. Kulit lembu lembut lembek tu. Kulit lembu dia rendam pun jadi lembek. Depa jangan makan bukan makanan depa Hatu Imam tu lah. Tapi imam dia makan pokok-pokok nak telat tak boleh, tapi main lapak makan habis tuan dia makan. Makan kulit lembu. Balik kulit rumah apa kat bini kata lapak makan kulit lembu. Tak lapak bagaimana? Malam yakul ais falam yaish. Hang tak makan ais mati. Ais tu tak kau dengan kertas dia rabuk dia. La ilaha illallah. Tak apalah. Selidik benda yang baik-baik. Anak-anak kita pun kalau mengaji di mana belajar teknologi IT ke apa sajalah, buat benda baik lah. Topik leda ada solar kan. Dia pun nak bawa motor laju tu sebab panas. Topik leda ada solar sejuk. Dia tak buat laju, buatlah sejuk. Ni topik leda sendiri pun tak ada aircon. Sebab topik leda ada aircon. Sejuk je. Tak buat laju lah. Kereta pasal bogil. Kalau kereta bogil, dia buat jenis kecut-kecut. Kereta tak bogil bukan dia tekan kecut dalam kereta lama macam tu. Jadi teknologi yang kita buat, kalau nak ada ilmu sains, selidik benda-benda yang elok-elok. Jangan bawa kepada benda-benda. Yang ketiga, kalau ilmu tu banyak, gunakanlah untuk semua orang pakai dapat. Hak ni hak jariah kita lah. Dan Rasulullah pun tinggal hak tu. Yang kita ingat lah, semua ilmu yang Rasulullah tinggal. Tak ada satu benda yang Rasulullah tinggal kat kita. Ilmu yang boleh membawa kepada benda negatif. Cuba tengok dalam Tib An-Nabawi. Dalam Tib An-Nabawi itu cerita Rasulullah jalan kaki. Itu orang duduk jogging lah ni. Rasulullah jalan kaki. Orang duduk jogging. Dapat kebaikan dia. Rasulullah apa ni? Naik apa ni? Naik kuda. Ya, kuda Rasulullah lah, bukan kuda merah, kuda yang mahal itu. Kuda Rasulullah ni kuda yang berkualiti. Katanya seekor kuda memiliki harga sampai 2 juta. Dia punya benih kuda Rasulullah. Bukan kuda biasa. Dan naik kuda pun ada kelebihan dia. Tak tahu apa kelebihan dia, tapi dia buat ala kata orang lelaki pun sama, orang perempuan pun sama. Ada kelebihan dia. Kuda ni, yang dia kata kuasa kuda. Dalam hati serta bijak kuda, macam-macam lah serta kuda. Rasulullah tak, semua sunnah Rasulullah. Tak ada benda yang boleh kesan negatif kat kita. Apa Rasulullah buat? Apa yang Rasulullah buat? Tak ada benda yang negatif kat kita. Rasulullah sentiasa berwudu. Sahabat yang tak pernah berhenti wudu bincang dengan Bilal bin Rabah. Dia tak pernah berhenti wudu. Sampai orang tanya Bilal bin Rabah ni
dia pernah buat benda yang Rasulullah tak pernah buat pada ketika hidup. Dia dah buat benda bid'ah dah, iaitu sembahyang sunat wuduk. Sembahyang sunat wuduk. Sahabat kata, kita nak tengok Rasulullah kan? Dan Rasulullah pun dia tanya Bilal bin Rabah ni macam mana dia masuk syurga. Lepas tu Rasulullah kata, kau tengoklah tu lah dia, amalan dia. Artinya Rasulullah tak larang lah dia buat macam tu. Dah masuk naik ke surau, takkan nak sembahyang tahiyatul masjid. Sembahyang sunat wuduk lah. Kan? Ada benda yang boleh kita ganti. Kalau orang nak kata bid'ah berapa kali apa kata lagi, Sayyidina Bilal buat dalam Rasulullah dulu itu. Rasulullah kata itulah dia ahli syurga. Jadi amalan-amalan yang kita buat lah ni, akhlak-akhlak yang kita buat lah ni adalah merupakan akhlak peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak ya, kita tengok cara cakap Rasulullah, power Rasulullah kalau dia cakap cukup power. Sebab tu orang nak masuk dalam Mekah, dia sanggup bubuh apa benda sumpat dan telinga, takut dengar suara Rasulullah. Itu macam Ustaz tadi kata, ada setengah orang jenis suara sedap kalau ceramah kita dengar sedap. Oh sedap dengar ceramah, dia bahagia. Saudara rumah, saudara rumah ada. Dia habis dia ceramah, saya tak boleh tengok dia. Allah tak boleh dengar. Dia cakap lembut ya, cakap lembut sebatah kita syok tengok dia habis dah. Dah habis dah. Oh ya dah. Dia kata macam ya. Lunak, dia suara Rasulullah tu lunak, sebut lunak. Kau dan Maisura, kau dan Dalila, kau dan Badira, semua ada pada diri Nabi. Pandai cakap sesuai tempat dia. Dan bila dia cakap pula orang semua, macam kita lah nak cakap dengan orang perempuan, cakap lah kesabar orang perempuan, cakap dengan orang lelaki-lelaki, orang lelaki. Saya pernah pergi ceramah AKS, industri kecil sederhana. Budak Indo Cina ada dalam tu. Abang ada orang tak faham tentang Islam, tanya saya. Saya boleh abang. Tiba-tiba budak Indo tu tanya, Ustaz nak tanya, tadi penceramah sebelum tadi pun kata dah 1/10 daripada pintu rezeki apa itu niaga tu. Betul ke Ustaz? Betul. Ada contoh kau boleh bagi kat abang apa dah? Nak contoh pula. Macam mana? Saya kata saat ni saya bagi sambil nak ceramah dia fikir. Minta lah ya Allah beri ilham. Lepas tu saya semua dia kata kerusi. Dia saudara yang tanya tadi dia. Okey. Sekarang saya nak bagi contoh. Okey, 1/10 daripada pintu rezeki itu adalah berniaga. Saya mau tanya, apa dalam badan ini yang kamu ada? Dia kata saya ada baju. Okey. Saya ada kecil ni satu tangan. Okey. Saya ada tali pinggang. Saya ada pen. Okey. Saya ada duit. Pakai duit apa? Dia kata semua. Acak kata tu. Lepas tu bersuap. Pakai stocking. Lagi ada kasut. Okay, cukup lagi 10. Dia kata tak cukup lagi. Sebut sampai 10. Saya ada dompet duit. Okey lagi. Semua benda yang kamu sebut tadi ni free kan? Dia kata semua kena beli. Mana kena berniaga. Apa yang kamu sebut semua kena beli. Satu benda yang Tuhan bagi free kat kamu. Apa dia? Badan kamu saja free. Kamu bayar sama siapa? Ni badan. Badan kamu saja free. Lain semua kena beli. Itu maksud Islam. Kamu kena berniaga. Kamu boleh faham tak? Dan boleh tak? Okey, sudah itu. Kalau tak faham, saya tak apa pula. Semua ada lah soalan-soalan yang kadang-kadang ustaz ni tak happy. Mereka nak kenal kita, pasal balik jabat tanya orang-orang tadi. Ada amalan yang Tuhan marah, Iblis lagi marah. Saya tak tahu. Dia akan marah. Ada tak ustaz? Saya tak tahu. Ustaz cari, takkan tak tahu pun dia kan. Tuhan pun marah, Iblis pun marah. Tak tahu. Bila saya tak tahu, saya pun tak apa-apa. Pembahasan sekat tu je lah. Assalamualaikum. Tanpa maaf lah kalau ada salah silap ni buat lah lain kali. InsyaAllah kan. Ada maklum apa dia Ustaz, apa dia speech saja abang tadi yang main ceramah dah. Lepas tu dia tak mahu jadi kena. Contoh perempuan tahu tak, asyik sui cerita hari ni saya yang moderator. Dia tengok kawan dia boleh potong tangan kita. Baik tahu dia. Tapi apa-apa pun alhamdulillah tak sama-sama. Terima kasih kepada semua. Wallahu a'lam. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tak boleh. Oh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Isa kata mikrofon kena ada dua. Saya backup lah tu kalau tak bunyi. Tak jelas kot tu. Allah faham tu. Okey, terima kasih sama Isa atas pernyataan tadi dan juga cerita-cerita yang telah pun dikongsi bersama dengan kita. Mudah-mudahan ada manfaat dan juga faedah untuk kita bersama lah. Banyak cerita sama Isa ni. Dia ada pengalaman banyak dalam kehidupan ni. Jadi kita pun dah 11.30 Ustaz Syaril tu. Boleh lagu kita nak ke penghujung forum duha kita pada pagi ini. Jadi kesimpulannya Ustaz Syaril untuk menjelaskan bagaimana situasi semasa lah, isu-isu kontemporari di antara dakwah dan akhlak ni, dengan ledakan medsos, kalau dipanggil medsos lah ni, media sosial, internet lah, dengan laman web lah, dengan Instagram, dengan YouTube, macam-macam lah yang ada dalam dalam handphone kita, dalam telefon bimbit kita ni, dalam gadget kita. Jadi bagaimana kita nak nak tangani dan nak depani suasana dunia tanpa sempadan ataupun disebut sebagai borderless world, dunia globalisasi ni. Cabaran cukup banyak yang sedang kita hadapi ni. Jadi bagaimana persediaan kita, persiapan kita untuk nak menangani suasana permasalahan yang berlaku pada saat dan ketika ini. Silakan Ustaz Syarif. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih moderator. Saya terus kepada firman Allah dalam surah An-Nahl, surah ke-16 ayat 125. Soalan ni saya baca 2-3 kali tak pernah nak faham. Itu saya pergi jumpa dan tu kita kata bukan kita reti semua. Jadi di sekolah saya ni ada yang tengah ada buat doktorate. Saya kan ustaz telah bang ni aku pusing 3 kali tak dapat idea. Jadi dia kata ustaz baca ayat ni dulu. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Surah ke-16 Surat An-Nahl ayat 125. Jadi kaedahnya ialah disebut kaedah berdakwah, di antaranya Dr. Hamka sebut ada 3 peringkat. Pertamanya kita menyeru, kita mengajak manusia dengan hikmah. Hikmah yang saya nak rujuk ialah kitab Pimpinan Ar-Rahman. Kitab tafsir Pimpinan Ar-Rahman. Hikmah ialah penjelasan yang tepat dan betul, yang dapat menghapuskan kekeliruan. Itu mana ada dalil, ada bukti, dapat menghapuskan kekeliruan. Itu di antara metod ataupun kaedah dalam kitab dakwah. Makna yang pertamanya hikmah, jelas, tepat, ada dalil, ada bukti. Yang kedua, kalau yang tu pun tak makan enggak, kita tunjuk sesuatu yang baik, wal mau'izatil hasanah, jadi satu pengajaran yang baik. Dalam arti kata, kalau menceritakan yang pendakwah, kita tunjuklah contoh tauladan terbaik. Kalau contoh ustaz dulu baca wal asri, tapi mai kuliah selalu lambat. Bukan ustaz ni, ustaz lain. Aku terlalu awal. Hari ni yang lambat pasal cari jalan tak jumpa. Dia pergi tutup jam terus. Saya baik ustaz usam telefon. Jadi makna contoh yang baik. Yang ketiga, kalau peringkat yang pertama kedua gagal, wajadilhum billati hi ahsan. Kita ajak debate, berdebat, tapi secara baik dengan Islam ajak. Jangan emosi. Bila saya tak boleh, kalau debat saya suka emosi sikit. Saya tengok baru ni kemarin ustaz engku apa tu, dia tu dengan Wahbi memang tak ngam lah. Dia berdebat dengan Rora ke apa. Kan? Tapi dia boleh kontrol emosi dia. Itu cantik. Tapi yang satu dia sebut tu saya syok sangat. Kita tak salah kata duk ulang benda yang sama. Ulama ni bukan maksum, dia bukan nabi. Awak tu hajang kat dia ke atau benda-benda gaib? Tak payahlah sebut macam tu. Dia kata kalau banding kita dengan Imam Syafi'i ni, Allah beza. Dia kata kalau kita sama taraf atau lebih daripada dia tak apa. Tapi dia boleh kontrol emosi. Kalau saya tak boleh, tak lagi nak angin. Kan? Walaupun badan kecil kak, badan tak ada angin, kepala banyak angin. Itu yang susah tu.
kan. Jadi kaedah dia, makna yang pertama. Yang keduanya, dalam media sosial hari ni, kadang-kadang saya duk tengok, saya pun ada Facebook kan, tapi saya jarang menulis. Tak dan. Jemput-jemput orang dan enggak lah. Kalau dia tulis sikit, kadang-kadang ada yang tak betul. Macam semalam dia sebut silap, surah sekian, ayat sekian silap, muka surat silap. Saya pun betul balik, dia terima kasih, saya baca ini tak betul ni. Bukan apa, nanti jatuh fitnah pula. Kita nak tunjuk satu benda baik, tiba-tiba fakta tak kena. Kan? Jadi dalam media sosial tu, itulah keadaannya. Makna kita ni jangan terikut-ikut. Maksud saya, tabayun dulu. Jangan tibayun. Tibai. Tibayun dia tibai dulu. Betul tak betul. Saya sebab tu saya nak tulis apa-apa, saya tengok dulu apa dia ni. Kadang-kadang kita dah jadi emosi, kita terikut entah orang, kita masuk ikut dah. Tu yang jadi tu. Lagi kuih rancak. Oh, berkeli satu Malaysia. Kan? Kadang-kadang saya duk tengok lah, saya ada 2-3 kitab lah. Kitab Facebook, kitab WhatsApp, sampai berasap. Duk tengok, maki aku maki apa dia cerita ni. Kadang-kadang terlibat tu, ustaz pula tulis pula, kau pula jam lah, saya kata. Akhirnya dia pun kena ban. Itu yang kata kaedah dia. Nah, kalau kita nak cakap tentang sesuatu perkara pun, lebih baik kita selidik. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Tabayyun makna teliti dulu, siasat dulu, jangan duk tahu tulis lah, hentam. Sebab tu saya tak tahulah, pengalaman saya ustaz biasa-biasa je kan. Tapi 30 tahun dah duduk ceramah ni, tak ada lagi lah. Sebab saya suka sediakan fakta. Kalau ceramah politik, apa fakta dia? Kita takut timbul dalam bentuk fitnah. Itu kita tak mau tu. Pakai tulis ikut dah, mentang-mentang ada Facebook, masuk. Jadi itu di antara kaedah yang saya melihat lah. Maknanya kita siasat lebih dahulu. Cari fakta ni tak apa, mungkin melalui akhbar, majalah. Kalau Al-Quran dan Sunnah itu terbaik ustaz no, kan, itu yang terbaik lah hujah kita. Jadi itulah kesimpulannya. Kepada soalan tadi saya pun tak larat hati lah. Nasib baik hari ni cancel satu program, kalau tidak pakai pembaham tu, dia telefon kata tak jadi dah latih. Alhamdulillah lah kan. Kalau sampai 4 ni kau nak ikut hari ni ni dah 2 dah, kuliah subuh, kuliah duha, hak petang tak pergi cancel, selamat. Kan? Jadi cakap itulah, mudah-mudahan sekadar ilmu yang cetek yang ada kat saya ni sesuai dengan firman Allah, wa ma utitu minal ilmi illa qalila, Al-Isra ayat 85. Dan tidaklah kami, kata Allah, kurniakan ilmu pengetahuan kepada manusia kecuali sedikit saja. Tapi macam yang bagi ustaz kata, walaupun sedikit kita manfaatkan. Itu yang terbaik. Terima kasih kepada semua. Nak sebut satu lah. Nampak kita buruk saya tentu. Belakang tu ada peyek. Peyek lah. Sedap bang. Nak bang tu lah. Apa jangan tak beli pula. Aku bawa banyak tu. Ustaz-ustaz pun tak usah belilah. Dia tuan rumah lah. Pergi beli kat sana. Jadi terima kasih lah. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita bersama. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal-ladzi li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakumullah khairal jazak pada Al-Fadhil Ustaz Syahrilul atas pencerahan dan juga kesimpulan forum duha kita pada pagi ini. Daripada pagi tadi di dah dekat nak masuk tengah hari dah no. Jadi kita lebih kurang hampir 2 jam jugalah kita berada dalam majlis ilmu. Pada pagi ini sempena dengan kita meraihkan sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pertemuan kita, keberadaan kita dalam majlis ilmu pada pagi ini dalam rahmat dan kasih sayang Allah SWT, dan semoga ia menjadi asbab untuk kita mendapat redha daripada Allah SWT dan juga syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak, iaitu asy-syafa'atul uzma bagi orang yang sentiasa mematuhi perintah dan arahan daripada Allah SWT dan melaksanakan segala ajaran yang telah ditunjuk ajar kepada kita oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut, man ata'ani faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa-siapa yang taat kepada aku,
ikut segala sunnah aku dan ikut ajaran Allah SWT, maka dia mengasihi aku. Dia kasih ke aku, dia sayang pada aku, dia cintakan aku. Maka wa man ahabbani, siapa yang kasihkan aku, kata Nabi, dia akan bersama dengan aku dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kalangan insan manusia yang sentiasa mengasihi Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak mutiara-mutiara ilmu yang telah pun dilontarkan, yang telah pun dikongsikan bersama dengan kita oleh dua orang panelis kita pada malam ini. Pada malam ini pula dah. Pada pagi ini. Kita duduk beza belah malam kan. Jadi Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Al-Fadhil Ustaz Syahril Belong yang datang jauh daripada Sungai Petani, Ustaz no? Sungai Petani Mai Kok Diang ni boleh tahan tak tu? Jauh juga perjalanan tu. Alhamdulillah. Juga kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Isa bin Abdul Rahman, dan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir menjayakan dan mengimarahkan majlis ilmu kita pada pagi ini. Jadi saya mohon maaf terkasar bahasa terlanjur bicara, dan kembali semula kepada moderator untuk majlis penutupan insya-Allah. Jadi aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.